petang. Kita bertemu kembali dalam program Transition to Excellence Siri 2 pada petang ini. Alhamdulillah, Transition to Excellence Siri 1 telah dilangsungkan semalam dengan jayanya. Hampir kesemua anak-anak didik sistem 4 semester sesi 2001-2022 yang telah berjaya menghantar jawapan masing-masing ke laman Google Classroom kelas masing-masing. Setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan. Kami, semua pensyarah kimia SES sangat berbangga dengan anda semua. Tahniah ya. Okey, bagi yang belum menghantar jawapan, saya harap anda cekalkan hati dan bulatkan tekad untuk mencabar diri sendiri berjuang melawan sifat malas dan negatif dalam diri awak. Sebenarnya awak boleh. Okey? Jadi kena buang semua tu dan bangkit. Ini adalah masa untuk awak berubah. Okey, buang semua yang malas, semua yang negatif, letak tepi untuk 1 bulan sahaja supaya kita sama-sama dapat menjayakan semester 2 ni dengan jayanya lah. Okey, untuk hari ini program Transition to Excellence yang kedua akan berlangsung pada petang ini, bermula pada pukul 2 dan sepatutnya berakhir pada pukul 4. Ini adalah kesinambungan daripada siri 1 semalam, di mana siri 1 semalam anda diminta atau dikehendaki untuk menjawab soalan-soalan berupa PSPM yang sebenar. Okey, dan hari ini kita akan ada barisan penceramah yang akan membincangkan soalan-soalan tersebut. Penceramah jemputan kita adalah terdiri daripada pensyarah-pensyarah kanan unit kimia yang tidak asing lagi. Sesi perbincangan yang pertama akan dimulakan oleh Encik Muhammad Seman yang akan membincangkan topik-topik yang akan ada dalam paper untuk PSPM. Okey, markah, pembahagian markah dan seterusnya membincangkan soalan 1 dan 2. Kemudian diikuti oleh Encik Ahmad Effendi bin Abdullah yang akan membincangkan soalan nombor 3 dan nombor 4. Dan yang terakhir ialah Cik Zanarina binti Sapiah yang akan membincangkan soalan nombor 5 dan 6. Okey, diharapkan semua anak didik dapat bersedialah. Okay, sepatutnya sebelum memulakan sesi ini, sebelum memulakan siri ini, anda diminta untuk bersedia dengan pen merah dan kertas jawapan yang telah anda jawab semalam. Okey, ketika sesi TSE 2 berlangsung, anda akan menonton sambil menyemak jawapan dan juga enjoy. Sebab kalau kita belajar tanpa bergembira, tanpa berseronok, awak akan rasa stres. Kalau awak rasa stres, susah ilmu tu nak dekat dengan awak. Okey, dan selepas selesai ke-6 soalan dibincangkan dan awak telah pun mengira jumlah markah yang awak dapat, apa yang perlu buat selepas TSE yang kedua ini, ketika sesi ni kami akan mengedarkan Google Form untuk awak memasukkan markah bagi markah TSE awak lah. Okey, so isi markah TSE awak ke dalam Google Form tersebut. Okey, dan kertas yang sedia bertanda tu sila submit ke dalam Google Classroom. Okey. Okey, so tanpa melengah masa lagi, kita akan menjemput penceramah yang pertama, Encik Muhammad Seman. Selamat menonton semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan masih tak terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat hari raya maaf zahir batin kepada semua anak-anak pelajar sekalian. Jadi hari ini kita akan meneruskan program yang dipanggil Transition to Excellence DK024 untuk chemistry 2. Okey, untuk pengetahuan anda, saya ceritakan dulu berkenaan dengan jadual penentu ujian, iaitu dari segi soalan dan juga chapter yang terlibat untuk exam kali ini. Jadi yang pertama, kalau kita tengok di sini, dia melibatkan topik. Jadi saya akan ceritakan mark allocate, taxonomy level dan sebagainya. Topik kita ada apa yang kita belajar semester ni, iaitu semester 2 melibatkan ada 7 topik. Jadi satu topik dah diuji pada assignment ataupun tugasan. Jadi kita untuk final
kali ni cuma tinggal 6 soalan sahaja, iaitu 6 topik. Topik yang pertama melibatkan Introduction to Organic Chemistry yang membawa markah sebanyak 21. Jadi markah dia sangat besar di sini, iaitu 21 markah. Dan semua soalan berkisar kepada taxonomy level, iaitu C3. C3 ini lebih kepada application. Okey, untuk yang kedua, topik yang kedua yang terlibat adalah alkane yang membawa markah sebanyak 8. Untuk topik yang ketiga ada 14 markah semua sekali untuk topik ketiga. Dan topik keempat kita tak diuji di sini sebab dah diuji pada assignment sebelum ni ataupun tugasan. Jadi kita terus kepada topik yang kelima iaitu alkohol yang membawa markah sebanyak 11. Okey, masih lagi C3. Untuk yang topik keenam, carbonyl compound sebanyak 14 markah, C3 juga. Dan yang terakhir adalah carboxylic acid yang membawa markah sebanyak 12. Jadi kalau kita tengok sini, pemberat dia, yang paling banyak soalan dia berkisar kepada topik 1 iaitu Introduction to Organic Chemistry. Jadi, kita teruskan dengan soalan yang kita nak bincangkan di sini. Melibatkan ada 6 soalan. Jadi, saya diperuntukkan untuk membincangkan soalan 1 dan soalan 2. Yang selebihnya akan diteruskan dengan pensyarah lain. Okey, kalau kita tengok total, semua sekali adalah 80. Okay, kalau kita tengok sini, C3 ni solve chemistry related problem by applying the basic concept and principle in organic chemistry. Okay, ni program yang kita jalankan semalam dan hari ni kita bincangkan apa yang awak dah jawab semalam. Jadi saya akan teruskan dengan soalan 1. Soalan 1 kalau kita tengok di sini, soalan 1A berbunyi compound A is given below. Okay, dia bagi compound A ni CH3, CHCl. Maksudnya Cl ni berikat dengan carbon yang ni. Kalau kita draw di sini melibatkan carbon. Okay, carbon yang kedua. Di carbon kedua ni ada Cl. Okay, carbon ketiga iaitu CH yang ni carbon ketiga. Dan padanya ada terikat OH. Okey. Dan untuk yang seterusnya karbon yang ni CH2. Okey, karbon ni. Yang COOH ni kita akan dapat COOH. Yang tu saya explain sepintas lalu dulu. Structure dia macam mana. Kalau kita tengok dalam bentuk condensed macam ni, dia memang susah sikit kita nak nampak struktur dia. Jadi kita tengok pada soalan apa yang ditanya. Okey, soalan pertama dia kata draw both expanded. Okey, pertama expanded yang kita nak buat, kita highlightkan ataupun kita underline expanded. Yang kedua skeletal. Jadi ada dua perkara yang perlu kita selesaikan di sini iaitu drawing untuk expanded dan juga drawing untuk skeletal. Okay, yang kedua soalan dia kata circle and name all the functional group present. Circle and name. Jadi ada dua perkara di sini yang perlu kita buat. Yang pertama circle. Untuk kita circle, kita kena redraw balik structure tersebut. Okay, structure ni kita redraw. Okay, yang kedua yang perlu kita buat adalah kita naming. Apa benda yang dia nak functional group. Jadi kita kena naming functional group yang terlibat. Okey, yang ketiga, state the number of primary. Dia state the number ni maksudnya dia nak bilangan saja. Tak perlu nak label apa semua. Dia nak bilangan primary ada berapa banyak, bilangan secondary ada berapa banyak. Present in compound A. Compound A maksudnya structure tadilah ke atas ni. Jadi kita pergi kepada soalan yang pertama dulu. Soalan pertama draw, expanded dan juga skeletal. Kita pergi kepada expanded. Expanded ni maksudnya kita kena expand. Semua bonding perlu ditunjukkan. Tak boleh ada satu pun bonding awak simpan ataupun tak tunjuk.
Okey, contoh macam ni, semua. Biasanya kita akan buat mistake pada ni, OH. Ramai yang tulis OH terus, tak salah macam tu. Dia mesti O ada bonding dengan H tersebut. Biasanya ramai sangat yang sebelum-sebelum ni, dia terus kepada OH. Maka salahlah sebab expanded ni, semua bonding perlu ditunjukkan. Tidak boleh ada satu pun awak tak tunjuk. Okey, selesai. Yang ni membawa markah 1 markah. Okey, kita pergi kepada yang kedua iaitu skeletal. Skeletal ni kerangka. Bila kerangka, maksud dia kita tak perlu nak nyatakan karbon dan hidrogen. Ataupun tak perlu kita show karbon dan hidrogen. Kecuali yang functional group boleh kita nak tunjukkan. Jadi kita tengok sama-sama di sini. Ini adalah contoh yang skeletal. Jadi awak boleh tunjukkan yang untuk OH macam ni, COOH. Okey, yang ni boleh ditunjukkan yang kita show. Untuk karbon dan hidrogen ni tak perlu ditunjukkan. Sebenarnya di sini ada karbon, 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 karbon. Jadi karbon dengan hidrogen tidak perlu ditunjukkan. Jadi kita dapat sini 1 markah lagi. Untuk yang pertama tu 2 markah saja, 1 pada expanded, 1 lagi pada skeletal. Jadi kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua, bahagian 2 tu dia tanya tadi, dia suruh circle and name. Circle and name. Maksud dia kita kena redraw balik lah bila circle and name ni. Bila kita redraw balik, kalau kita redraw, saya redraw sini, tunjukkan, kita dapat macam ni. Jadi, yang pertama adalah circle. Jadi kita circle dulu functional group 1, 2, 3. Jadi kita ada 3 functional group di sini. Kalau kita tengok 1, 2. Okey, yang A kita labelkan A ataupun awak boleh labelkan name terus di sini pun tak ada masalah. Kalau awak tak nak label di situ pun awak tulis label A, B, C. Di bawah ni awak tulis boleh gambarkan sebagai A ni hidroksi, kita tahulah yang hidroksi ni adalah yang A ni, yang di-circlekan OH. Okey, yang B adalah karboksil dan untuk yang halogen tu adalah C. Okey, jadi setiap satu markah, jadi ada 3 markah semua sekali di sini. Okey, kita selesai untuk bahagian 2, kita pergi kepada bahagian 3. Masih lagi 1A bahagian 3. Okey, dia nak state the number saja, bilangan. Jadi kita nak tengok bilangan, kita kena refer kepada expanded supaya senang kita nampak dari segi number of carbon. Okey, sama ada primary, secondary atau sebagainya, kita tengok dalam bentuk expanded, lagi jelas. Jadi kita lukis dulu, saya tunjukkan di sini. Okey, yang pertama kita jumpa yang ni adalah primary. Yang kedua ni adalah secondary. Okey, lepas tu kita jumpa lagi secondary. Kenapa secondary? Sebab dia terikat dengan 2 karbon. 1, 2. Yang ni pun terikat dengan 2 karbon juga. 1, 2. Okey, kita refer pada karbon. Secondary. Yang ni pun secondary. Okey, yang ni tak boleh sebab yang kita boleh, yang karbon ni tak boleh kita kelaskan sebab dia ada double bond. Maksudnya kita cuma boleh kelaskan yang single bond sahaja untuk classification of carbon. Jadi, bila kita tengok di sini, yang primary cuma ada 1 sahaja. Okey, 1 markah untuk primary. Dan yang secondary ada 3. Jadi, kita dapat 1 markah untuk bilangan 3 tersebut. Okey, selesai untuk 1A. Kita cuma ada 3 sahaja. 1A, anak dia ada 3 saja. Jadi, kita tak perlu berlengah masa lagi. Kita teruskan dengan yang 1B. Jadi, 1B dia melibatkan ketone with molecular formula C5H10O. Kalau tengok sini, dia sebut jelas dari sini ketone. Ketone maksud dia mempunyai functional group C double bond O dan mesti duduk di tengah. Tidak boleh duduk di hujung ataupun pada mula. Sebab dia ketone. Okay, exist as several structure isomer. Maksud dia, apa soalan yang dia nak? Dia kata draw all possible structure of the isomer.
Jadi kita kena draw satu-satu lah. Okay, yang ada dua soalan di sini. Soalan yang kedua adalah identify the type of isomerism. Kita lukis dan kita identify mana yang dia nak. Kalau kita tengok sini, type of isomerism present in showing a pair of the isomer. Jadi isomer apa yang wujud di situ, kita nyatakan. Okey, saya tunjukkan di sini. Kalau nak lukis, okey, kalau saya tunjuk yang ni dulu, yang pertama kita dapat macam ni. Kalau saya kembangkan di sini, kita akan nampak karbon. CO ni maksudnya C double bond O. Yang CH3 tu sambung, kita boleh sambung lah. Saya nak tunjuk yang kerangka karbon dia sahaja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Dia ada 5 karbon. Jadi bentuk dia macam tu lah. Okay, dia mesti duduk di tengah sebab keton. Yang ni kalau kita tengok dia ada cabang 1 CH3. Okay, C yang CO ni dia akan jadi C double bond O. Okay, CH ni adalah CH3, dia ada CH3 sini satu, dia ada branch sini satu. Okay, ni untuk keton yang kedua. Yang ketiga keton dia adalah yang kita ubah kepada karbon. Karbon ketiga ada functional group carbonyl dia. Okay, kita nampak macam tu. Bila ada macam ni, jelas. Kita akan jelas sikit. Saya draw, saya buang dulu ni. Okay, kalau kita tengok sini, jelas nampak. Kalau kita tengok pairing dia untuk pair of isomer. Yang ni, carbon skeleton dia sama dengan ni. Cuma kedudukan functional group karbon kedua, yang ni karbon ketiga. Jadi kalau ubah functional group, kerangka karbon yang sama, kita panggil positional isomerism. Sebab tu kalau kita tengok, okay, ni lukisan kita yang perlu ada 3. Draw of possible tu kita cuma ada 3 saja, jadi 3 markah. Untuk isomer, yang pertama tu B2, answer B2 ni. Yang ni ada saya tunjuk tadi, positional isomerism 1 dan 3, iaitu 1 dan 3. Okey, untuk yang chain isomerism, maksud dia kedudukan functional group dia tempat yang sama. Kalau kita tengok 1, 2. Yang ni pun 1, 2. Karbon kedua ada functional group. Cuma kerangka karbon daripada straight kepada ada branch. Maka dua-dua ni kita kaitkan dengan chain isomerism, iaitu isomer rantai. Selesai untuk yang melibatkan soalan 1B. Jadi kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Jadi setiap satu markah lah. Jadi semua sekali untuk 1B ni ada 5 markah. Okay, kita pergi pada 1C. Untuk soalan 1 ni kita ada sampai D. Jadi kita tengok C dulu. Compound CH3, CH2X can undergo different type of cleavage. Identify the type of cleavage involved and draw the species form if. Okay, kalau kita tengok sini, X is more electronegative than carbon C. Maksudnya kalau kita tengok di sini, kita buat kerangka karbon saja, karbon dengan X. Okay, dia kata X ni more electronegative. More electronegative maksud dia bila keelektronegatifan yang ni tak sama, maka terhasillah pemutusan yang tidak sama rata. Tidak sama rata maksud dia yang more elektronegatif ni akan ambil kedua-dua elektron tersebut untuk membentuk negatif ion, dan yang tinggal tu yang tak dapat elektron tu akan jadi positif, iaitu cation. Jadi yang ni biasanya kita panggil heterolytic cleavage. Nanti kita tengok sama-sama. Yang ni baru melibatkan, ia ada 2 soalan di sini, same electronegativity, satu yang different electronegativity. Kita tengok yang pertama dulu. Yang pertama melibatkan yang saya sebut tadi, heterolytic cleavage. Heterolytic cleavage ni hetero. Maksudnya dia tidak sama. Pemutusan dia
melibatkan pembahagian yang tidak sama rata elektron dia. Kita tahu satu bonding, kita boleh gambarkan melalui perkongsian dua elektron. Jadi yang more elektronegatif tu akan ambil kedua-dua elektron ni, iaitu X lah. Jadi sebab tu dah di sini, dia akan dapat, okey, ni jawapan dia sebab dia tanya sini, identify the type of cleavage. Yang pertama dia tanya identify type of cleavage, jadi kita dah jawab heterolytic cleavage. Dapat 1 markah. Dia kata draw, yang kedua draw species form. Yang maksud dia hasil yang didapati daripada pembelahan ataupun pemutusan ikatan tersebut. Yang macam saya sebut tadi, bila tidak sama rata, karbon tak dapat elektron, maka dia bercas positif. Okey, dapat nampak di sini, karbon yang bercas positif. Dan X ataupun yang more elektronegatif tu akan bercas negatif. Jadi, yang ni adalah produk yang terbentuk, maka setiap satu dapat 1 markah. Okey, untuk yang kedua, bahagian 2 dia kata X has about the same electronegativity. Bila sama electronegativity, kalau kita tengok karbon, lepas tu X ni sama elektronegatif dengan X, maka berlakulah yang dipanggil homolytic cleavage. Homolytic cleavage ni, dia bagi sama rata. Satu elektron dapat pada karbon, satu lagi dapat kepada X. Maka dia akan bentuk radical. Sebab dia ambil satu elektron saja. Bila satu elektron, maka dia akan membentuk radical. Jadi, radical karbon dan juga radical X akan terbentuk bentuk produk dia. Jadi, type dia adalah homolytic cleavage. Kalau kita tengok sini, type dia homolytic cleavage. Okey, kita dah jawab satu daripada 4 tu. Yang kedua adalah radical. Jadi setiap dua-dua ni sebab benda yang sama, radical, maka dapat 1 markah. Jadi, kalau bergantung kepada inilah, kalau kadang-kadang 1 markah, kadang-kadang dia nak bagi kepada awak satu-satu pun terpulang kepada masing-masing. Okey, bergantung kepada soalan tu berapa markah. Kalau katakan di sini 4 markah, maka ke atas dah hilang, kalau 5 markah saja, maka ke atas ni dah 3, yang bawah ni akan jadi 2 lah. Kalau 6, maka kita akan dapat satu-satu. Okey, habis yang 1C kita pergi kepada 1D. Untuk 1D, kita tengok pada soalan, classify each of the following carbocation as primary, secondary or tertiary. Arrange them in the descending order of stability. Okay, kita tengok dulu apa yang diberi kepada kita. Yang pertama dia bagi, maksud dia sebut di sini carbocation. Carbocation maksud dia karbon yang bercas positif. Yang tu kita panggil carbocation. Jadi, carbocation, okey, dia suruh kelas dulu primary, secondary, tertiary. Okey, lepas tu baru dia minta kita susun in descending order of stability. Descending, hati-hati. Bila dia sebut descending order of stability, maksudnya daripada yang stable kepada yang kurang stable. Okey, hati-hati dengan perkataan descending dengan ascending. Ascending maksudnya daripada yang kalau ascending daripada yang kurang stable kepada stable. Ni soalan dia adalah descending. Descending maksudnya daripada yang stable kepada yang kurang stable. Nak tengok stability carbocation ni, kita tengok kepada bilangan alkyl group. Lagi banyak alkyl group, lagi stable carbocation tersebut. Sebab alkyl group ni adalah electron releasing group. Maksudnya kumpulan yang menderma ataupun yang melepaskan elektron kepada karbon yang bercas positif tersebut. Lagi banyak, lagi stabil. Dia memang karbon yang bercas positif ni dia sangat-sangat perlukan elektron. Okey, jadi kalau kita tengok sini, yang ni melibatkan satu saja alkyl group. Yang ni kalau kita kembangkan dia, CH3 ni ada 2. Maksud dia kalau kita ambil sini C positif. Okey, CH3 ada 2, maksud dia 1, 2.
Dia gambarkan, kita buat dalam bentuk kembang dan nampak jelas. Okey, di sini ada 2 karbon lagi. Okey, kalau yang bawah ni dia melibatkan C yang positif. Okey, yang di belakang ni dia ada CH3 2. Maksud dia karbon ni dia bercabang di sini. Okey, bercabang di sini dikira ni sebagai satu sahaja alki. Okey, yang sebelah sini ada CH3. Jadi 2. Yang ni ada 2, yang ni ada 1 saja, yang ni ada 3 alki group. Jadi yang paling stabil adalah bahagian 2 diikuti oleh 3 dan 1. Jadi kita tengok sama-sama di sini answer dia. Okey, yang ni pengkelasan dia ni adalah sebab satu saja ada alkyl group maka dia adalah primary. Yang ni adalah primary carbocation. Yang kedua ni secondary sebab ada 2. Okey. Yang bawah ni lah yang ketiga ni secondary. Yang ni ada 3 ni, awak tengok 1, 2, 3. Jadi dia adalah tertiary. Jadi yang tertiary ni yang paling stabil sekali lah. Jadi kalau kita susun di sini, 2, 3, 1. Okey, tengok dia susun betul-betul. Maksudnya daripada, sebab dia tanya descending, maka daripada yang stabil kepada yang kurang stabil. Jadi hati-hatilah ramai yang salah, dia tak menjawab soalan. Tak menjawab soalan maksud dia, kalau dia buat by ascending, maka salahlah. Dia mesti descending. Kenapa? Sebab soalan tanya descending order. Okey, jadi kita selesai untuk nombor 1 di sini. Itu ada 4 markah bahagian D. Jadi kita terus kepada soalan 2. Soalan 2 ni chapter alkane. Kalau kita ingat balik yang tadi, chapter Introduction to Organic Chemistry, dia ada sebanyak 21 markah. Jadi yang ni cuma ada 8 markah sahaja. Kalau awak refer kepada JPU yang saya bagi tadi. Jadi untuk question 2, kalau kita tengok sini, alkane are also known as paraffin. They are saturated hydrocarbon that consist of single bond and have no functional group, making them less reactive. Okey, kita tengok dulu soalan dulu. Nanti saya akan explain satu-satu. Yang pertama, dia suruh give IUPAC name. IUPAC name sahaja for each of the following alkane. Jadi dia bagi ada 2 alkane di sini. Jadi kita kena bagi nama. Jadi senang sangat, bagi nama sahaja. Jadi kita tengok sama-sama di sini. Yang pertama, kalau kita tengok, nama dia adalah 3-ethyl 2-methyl pentane. Pentane ni kita rantai yang paling panjang dia 5 karbon. 5 karbon maksud dia 1, 2, 3, kita pergi 4, 5. Kenapa kita mesti ambil ke bawah macam ni? Sebab kalau kita ambil yang straight ni, okay, kita berbalik pada soalan tadi. Kalau kita ambil straight ni, kita cuma ada satu sahaja substituent. Kalau kita ambil yang ke bawah macam ni, yang macam saya tulis tu, kita akan ada 2 substituent. 1, 2. Jadi bila ada 2 persimpangan, maksudnya kedua-dua rantai sama panjang untuk main, maka kita kena pilih yang paling banyak substituent. Jadi yang paling banyak substituent, yang ni lah. Kita ambil ni sebagai parent, maka kita ada 1. Jadi penomboran saya pun salah di situ. Jadi kita sepatutnya, okay, tadi baru kita mencari, sekarang ni kita nak nomborkan mesti paling dekat dengan substituent. 1, 2. Kalau tadi 3 baru jumpa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada karbon kedua kita ada metil. Okay, iaitu ni karbon 2 metil. Pada karbon ketiga kita ada etil. Maka 3 etil. Okay, kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua ni kita pergi kepada yang kedua. Kita tengok sama-sama. Okay, yang kedua ni isopropyl cyclohexane. Jadi ni adalah parent dia. Parent dia cyclohexane. Dia mempunyai 6 karbon. Okay, sebab dia satu sahaja substituent. Jadi tak perlu nak nomborkan lah. Kalau ada 2, kita kena nomborkan lah. Ni ada 1 saja. Automatik dia karbon pertama.
maka yang ni adalah dia bercabang. Kalau kita lukis, saya lukis balik, dia jadi macam ni structure dia. 3 karbon yang bercabang kita panggil isopropyl. Sebab tu nama dia isopropyl cyclohexane. Okey, selesai untuk yang 1A. Okay, ada 2 markah. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. B. Tadi A, sekarang ni B. B kita nak, kalau kita tengok sini, masih lagi kepada there satu letak hydrocarbon consists single and have no functional group, making them less reactive. Okay, dia nak compare the boiling point of the alkane given below. Explain. Jadi, apa yang perlu kita buat di sini adalah kita nak compare boiling point. Apa yang dia bagi? Ada 2 sahaja structure, senang. 2 structure, jadi kita nak compare 2 structure ni. Dia kata compare boiling point given below. Explain. Bukan compare saja, explain sekali. Jadi kita nak compare, macam mana nak compare? Kalau tengok macam ni mungkin kita tak perasan. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita gambarkan dulu dalam bentuk expanded. Jadi senang nampak. Jadi saya expandkan dia CH3, C, dia ada branch di sini satu. Branch ni CH3 ni lah branch. Lepas tu seterusnya CH2, CH3. Okey, yang seterusnya yang ni saya gambarkan yang ni 2,2 dimethyl propane. Maksud dia 1, 2, 3. Propane maksud dia 3. Jadi pada karbon kedua kita ada branch di sini. Ada 2 CH3. Jadi, kalau kita tengok sebab boiling point ni, apa yang perlu kita utamakan? Yang pertama kita tengok dulu bilangan karbon ataupun molecular mass. Jadi, bilangan karbon dia 1, 2, 3, 4, 5. Yang di bawah ni 1, 2, 3, 4, 5. Sama bilangan karbon iaitu bermaksud sama molecular mass. Jadi, apa yang perlu kita buat? Kita tengok kepada branch, unbranch. Jadi, dua-dua branch. Jadi kita kena pilih yang paling banyak branch, paling rendah boiling point. Okey, jadi yang paling banyak boiling point yang sinilah. Yang 2,2 dimethyl propane. Jadi kita tengok sama-sama tengok jawapan dia di sini. Okey, 2-methyl butane has higher boiling point than 2,2 dimethyl propane. Okey, ni kita bagi tahu dasar ni kita dah tengok dia. Maksud dia 2,2 ni maksud dia rendah berbanding dengan 2-methyl butane. Jadi reason dia kenapa? Yang ni dapat 1 markah dah. Yang susun sebab dia suruh compare tu 1 markah. Reason dia, yang pertama kita bagi tahu dulu 2-methyl butane and 2-dimethyl propane has same molecular weight ataupun molecular mass. Mana-mana tak kisahlah. Different molecular shape. Okey. Poin yang kedua adalah bagi tahu yang 2-methyl propane. Kalau kita tengok yang poin yang kedua, 2-methyl butane has less branch than 2,2 dimethyl propane. Thus, it has larger contact surface area. Jadi 2-methyl butane less branch. Less branch maksud dia kurang cabang lah. Kalau kita tengok sini cuma dia ada 1 saja branch. Kalau yang di bawah ni, kalau kita tengok 2,2 dimethyl ni kita ada 2 branch. Jadi dia more branch lah. Sebab tu dia kata sini 2-methyl has less branch than 2,2 dimethyl propane. Thus it has larger contact surface area. Maksud dia lagi besar contact surface area. Bila lagi besar contact surface area, automatic stronger van der Waals force. Okey. Jadi selesailah untuk yang part B. Jadi, kalau kita tengok di sini, dia cuma ada 2 soalan sahaja. Jadi, markah dia 1, 2, 3. Ada satu lagi C, iaitu mechanism. Kalau kita tengok sini, show the mechanism in the propagation step for the chlorination of ethane. Okey, jadi untuk yang mechanism, dia nak propagation step sahaja. Kita tahu untuk yang alkane, kita ada 3 step. 1 chain initiation step. Yang kedua, propagation step.
chain propagation step. Yang ketiga adalah chain termination step. Jadi yang dia nak adalah step yang kedua, iaitu propagation step. Propagation step ni progress. Kalau awak masih ingat lagi, untuk chain initiation step yang terlibat hanya halogen sahaja. Halogen dan juga dengan bantuan UV ataupun cahaya. Jadi untuk second step iaitu propagation step, dia melibatkan radikal klorin dengan alkyl group. Jadi dia lakukan pemutusan homolytic cleavage di sini. Homolytic cleavage maksudnya setiap satu dapat satu elektron. Jadi kita akan dapat macam inilah. Okay, yang kedua, kalau kita tengok sini, ni bawa satu markah, dia ada dua step sahaja. Step yang kedua melibatkan molekul klorin dan radikal alkane yang kita ada tadi. Dia akan bergabung dengan ni, dia akan lakukan homolytic cleavage. Bergabung, kita akan dapat yang ni. Dan yang ni akan dapat sebagai radikal. Okey, itu sahaja. Termination baru kita gabungkan yang radikal-radikal yang wujud dalam ni, kita gabungkan, tu adalah termination. Yang dia nak dalam soalan ni cuma propagation step sahaja. Jadi dia ada dua markah. Jadi selesailah untuk yang soalan 1 dan soalan 2. Dan soalan berikutnya nanti akan disambung oleh pensyarah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat petang. Okay, bersama saya Sir Ahmad Afendi Abdullah yang akan membincangkan soalan nombor 3 dan juga soalan nombor 4 bagi Transition to Excellence untuk subjek DK024. Okey, berdasarkan kepada jadual penentu ujian yang dikeluarkan oleh bahagian matrikulasi, untuk soalan nombor 3 dan juga soalan nombor 4 adalah daripada tajuk alkin. Okey, nombor 3 dari tajuk alkin, chapter yang ketiga. So dia menyumbang sebanyak 14 markah, dan juga untuk question number 4 daripada chapter alkohol. Okey, dan dia menyumbang sebanyak 11 markah. Jadi untuk kedua-dua chapter ni, markah keseluruhannya adalah sebanyak 25 markah. Okey, kita lihat kepada soalan yang ketiga daripada chapter alkin. Okey, so soalannya adalah the reaction of 2-methyl 2-butanol with reagent 1 to produce alkene is as follow. Jadi dalam soalan ni kita lihat bahawa ini adalah keyword dia, to produce alkene. Jadi kita tahu bahawa soalan ini adalah berkaitan dengan preparation of alkene. Okey, preparation of alkene. So ini adalah dehydration of alcohol. Okay, preparation of alkene adalah daripada dehydration of alcohol. Dan kita kena follow ataupun kita kena menggunakan Sazerac rule. Okay, so according to the Sazerac rule, dia kata bahawa the most stable alkene in elimination reaction is a alkene that have more alkyl group, iaitu alkene yang mempunyai lebih banyak kumpulan penukar ganti attached to carbon double bond carbon. Okay, so based on question, dia bagi kepada kita satu alkohol dan dia nak reagent dan dia minta structure of B dan dia bagi minor product. So B ini adalah major product. Okay, so soalan yang pertama, state the reagent 1 and its condition. So yang kedua, dia minta awak draw the structure of B, iaitu major product, and then give the UPAC name. So dalam soalan yang kedua ada dua soalan, satu draw and then satu give the name. Dan soalan yang ketiga, state the rule used to determine the major product, and then soalan yang keempat, state the type of reaction. Okay, so di sini soalan minta type of reaction, bukan name of reaction. So type and name adalah dua perkara yang berbeza. Okay, so to answer the question number 1, state the reagent 1 and its condition. Untuk dehydration of alcohol ada dua reagent yang kita boleh gunakan.
iaitu kita boleh menggunakan concentrated sulfuric acid ataupun kita boleh menggunakan concentrated phosphoric acid H3PO4. Jadi student hanya perlu menulis salah satu sahaja. Okey, salah satu sahaja, dan suka saya ingatkan dalam peperiksaan nanti kalau boleh concentrated ni kita tulis dalam full sentence atau full ejaan penuh concentrated. Okey, dan condition dia minta condition yang kita perlukan adalah heat ataupun student boleh tulis dengan menggunakan simbol 3 segi. Jadi reagent student akan diberi 1 markah dan juga condition juga akan diberi 1 markah. Okey, berbalik kepada soalan yang kedua, draw the structure of B and give it UPAD name. So to predict the major product, apa yang kita buat adalah kita cari carbon yang bearing dengan OH. So dalam soalan ini adalah carbon yang bearing dengan OH. Okey, yang saya circle warna merah tu. Jadi ada 3 possible double bond yang akan terbentuk surrounding carbon yang bearing dengan OH, di mana ini satu tempat, sebelah sini satu tempat dan sebelah sini satu tempat. So ada 3 tempat the possible carbon double bond carbon. Jadi to predict the major product, kita kena apply the Sazov rule. Kalaulah carbon double bond sebelah sini dan sebelah sini, ni this one, carbon double bond, maka kita cuma ada satu alkyl and then 2 alkyl group. Tapi kalau double bond sebelah sini, ni yang saya circle ni, so kita ada satu alkyl, 2 alkyl dan juga 3 alkyl group. Jadi 3 alkyl group adalah more alkyl group, lebih banyak yang terikat pada carbon double bond carbon, itulah major product. Okey, jadi yang possible-nya adalah carbon double bond carbon kita adalah pada sebelah sini. Okey, pada sebelah sini. Ini adalah carbon double bond carbon untuk major product. Jadi kita boleh tulis dia punya structure untuk B ialah seperti berikut. Cuma suka saya ingatkan kepada pelajar bahawa pada kawasan ini berhati-hati, takut pelajar terlebih hidrogen. Kadang-kadang pelajar tulis CH3 CH2. Kemudian double bond CH3 CH3. So structure dah betul tapi disebabkan oleh kelebihan hidrogen maka jawapan akan dikira salah. Jadi structure yang betul ni kita akan dapat 1 markah. So based on structure ni dia minta the UPAD name. So kita lihat the longest carbon continuous chain that contain carbon double bond carbon adalah 4. And then kita start numbering from here, number 1, number 2, number 3 dan number 4. So kita lihat double bond sekarang berada pada carbon yang kedua dan kita ada satu alkyl group yang attach juga pada carbon yang kedua. Jadi namanya adalah 2-methyl 2-butin. Okay, so markah akan diberi pada nama yang betul 1 markah. Okay, so soalan yang berikutnya adalah state the rule used to determine the major product. So jawapannya adalah Sazov rule. Cuma saya nak highlightkan kat sini adalah spelling untuk Sazov rule mesti betul. Dia mesti SAYTZEFF kemudian apostrophe S. Okay, spelling yang salah maka jawapan pelajar tidak akan diterima. Okay, sebab ini nama orang. So spelling yang betul akan diberi 1 markah. Dan soalan yang ketiga dia tanya state the type of reaction. So dalam Sazov rule dia menyatakan adalah the most stable alkene in elimination reaction. So maka the type ini adalah elimination. So elimination ni pelajar akan dapat 1 lagi markah. So jumlah keseluruhan untuk bahagian A ini adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah. Okey, pelajar akan dapat 6 markah. Okey, kita teruskan kepada soalan yang bahagian B, 3B. Okey, soalannya adalah the reaction of alkene D are shown in the following scheme. Okay, dia bagi kepada kita satu scheme diagram di mana satu alkene iaitu cycloalkene bertindak balas dengan yang pertama
bertindak balas dengan bromin dalam CH2Cl2. Yang kedua, bertindak balas dengan potasium manganat alkaline dan juga condition dia cool. Dan yang ketiga, tindak balas dengan bromin with water. Dan tindak balas yang keempat adalah tindak balas dengan reagent yang kedua. Okay, so based on scheme diagram ni, kita dapati bahawa ini adalah chemical reaction untuk alkene, maka type of reactionnya adalah electrophilic addition. Okay, ini adalah electrophilic addition. Kejap. Ini adalah so, apa yang kita buat dalam electrophilic addition ini ialah kita akan breaking the double bond dan kita akan tambah electrophile kita. So, based on skin diagram ni, so, soalan yang pertama dia minta kita bagi the UPAC name untuk D. Kemudian soalan yang kedua dia minta kita draw E, F dan juga G punya structure. So, pelajar tidak perlu lukis balik scheme diagram ni. Cuma pelajar perlu tulis ataupun pelajar perlu lukis struktur bagi E, F dan juga G sahaja. Soalan yang ketiga, dia tanya state the reagent 2. Dan soalan yang keempat, what is the type? Saya dah jawab dah, electrophilic addition. Dan soalan yang kelima adalah state the observation when the D convert to F. Okay, so to answer the question number 1, give the UPAC name for the D. Kita lihat pada D ni adalah cycloalkene. So ini adalah karbon yang pertama dan ini adalah karbon yang kedua. Okay, so pada karbon yang pertama kita ada satu kumpulan metil. Okay, so ini adalah substituent group kita. Jadi namanya adalah 1 metil cyclo 6 segi ialah hexene. Okay, 1 metil cyclohexene. So, pelajar akan diberikan 1 markah. Cuma perlu diingatkan bahawa di antara number and wording kita akan separate by dash. Okay, dan number dengan number kita akan separate by comma. Okay, soalan yang kedua, draw the structure of E, F dan juga G. So, kita kena buat electrophilic addition. Okay, tindak balas dengan Br2 dan CH2Cl2 ini adalah chemical test untuk detect the presence of carbon double bond carbon. Okay, salah satunya ialah yang ini you akan dapati bahawa kita akan dapat reddish brown color of bromine decolorized. Okay, so apa yang kita buat adalah kita akan breaking the carbon double bond carbon. So sebelum tu, sebelum saya terlupa, pada bahagian ini sebenarnya kita ada 1 hidrogen. Okay, pada bahagian ini kita ada satu hidrogen untuk melengkapkan 4 bonding bagi setiap satu karbon. Okay, so kita lihat untuk this one dalam Br2 ini ada bromine dan juga ada bromine. So jadi kita breaking the double bond dan kita tambah bromine pada carbon double bond carbon tu. So nak tambah mana satu bromine tak kisah sebab kedua-duanya adalah bromine. Jadi struktur yang kita akan dapat untuk E this one adalah berbentuk this one, kita salin yang asal. Okay, kemudian kita tambah bromine, kita breaking the double bond, kita tambah bromine, another bromine. Okay, so itu adalah struktur untuk E dan struktur untuk D ini merupakan Bayer test di mana Bayer test juga digunakan untuk detect the presence of carbon double bond carbon dan kita punya observation adalah purple color of KMNO4 decolorized and then brown precipitate form. So produk yang terbentuk untuk Bayer test adalah kita namakan sebagai diol ataupun diol di mana kita breaking the double bond dan kita tambah 2 atom OH pada carbon double bond carbon tersebut. Jadi kita akan dapat struktur bagi F this one, kita salin yang asal dia. Ni yang asal. Okay, kemudian kita breaking the double bond, kita tambah OH and then another one kita tambah OH. Ni kita panggil sebagai diol. Iaitu yang inilah yang akan decolorize the purple color of KMNO4. Okay, so soalan number G ataupun struktur bagi G ini adalah tindak balas bromine with water. So dalam this one kita ada bromine dan juga kita ada OH.
Jadi kita nak tambah halogen, kita kena apply Markovnikov rule. So di mana kita kena modify sedikit Markovnikov rule itu, iaitu kita tambah halogen pada carbon double bond carbon that have greater number of hydrogen atom. So pada bahagian ni carbon double bond carbon ni greater number of hydrogen atom pada bahagian this one. So kita tambah bromin kat sini dan kita tambah OH kat sini. Jadi structure untuk G kita akan dapat this one. Okay, so ni CH3. So kita tambah OH di sini, kita tambah Br kat sini. Okay, so kita apply Markovnikov rule tapi kita modify sedikit, iaitu kita tambah halogen pada carbon yang lebih banyak, carbon double bond carbon yang lebih banyak hydrogen atom. Okay, ataupun kita tambah atom yang more electronegative to the C double bond C that have greater number of hydrogen atom. Okay, so soalan yang ketiga. Okay, so kalau kita perhatikan soalan yang ketiga, soalan yang keempat, kalau kita perhatikan soalan yang keempat ni saya padam di soalan ni, asal ni kat sini ada H. Okay, kat sini kita ada H. Okay, so kita lihat what is the type of state the reagent 2. Okay, soalan yang 3, state the reagent 2. Okay, sebelum kita go through pada state the reagent 2, kita lihat markah dia. Okay, satu markah untuk E, satu markah untuk F dan juga satu markah untuk struktur bagi G. Okay, so semua struktur kita sama dengan skema yang diberikan. So 3 markah campur 1 markah dan 4 markah. Okay, soalan yang ketiga adalah state the reagent. So untuk dapatkan reagent dia, kita tengok apa yang berlaku. Dia tambah Br dan juga dia tambah hydrogen. Kat sini ada hydrogen, satu lagi dia breaking the double bond. Okay, so dia tambah hydrogen kat mana sekarang? Dia tambah hydrogen pada carbon double bond carbon yang less hydrogen atom. Jadi reagent 2 ini mestilah anti-Markovnikov. Okay, sebab dia tambah hydrogen atom pada C double bond C that have less number of hydrogen atom. Jadi anti-Markovnikov hanya satu saja reagent yang kita gunakan, iaitu kita gunakan HBr dalam peroxide. Okay, mesti HBr dalam peroxide. Peroxide itu pelajar boleh tulis H2O2 ataupun pelajar boleh guna umum ROOR. Okay, so ini satu markah. Okay, soalan nombor 4, what is the type? Saya dah sebut dah, ini adalah electrophilic addition ataupun pelajar boleh bagi secara general addition sahaja. So dua-dua jawapan ini diterima. Tapi saya syorkan supaya pelajar tulis spesifik, okay, iaitu gunakan electrophilic addition. Okay, be specific. Soalan yang kelima, state the observation for the reaction D convert to F, iaitu dia nak observation bagi Bayer test. So jawapannya adalah purple color of KMnO4 decolorized and brown precipitate form. So ada dua observation. Okay, yang pertama purple color KMnO4 decolorized dan observation yang kedua adalah brown precipitate form. So ini juga pelajar akan diberi satu markah. Okey, kita lihat pada soalan yang keempat. Soalan yang keempat ini macam saya cakap tadi, dia adalah daripada tajuk alkohol dan markahnya adalah sebanyak 11 markah. So kita lihat soalan daripada alkohol, dia tanya berkaitan dengan boiling point dan juga solubility untuk satu butanol dan juga satu pentanol. Okay, dia bagi table kat kita. So boiling point, kalau kita perhatikan kat sini bahawa pentanol mempunyai higher boiling point daripada butanol dan juga pentanol mempunyai lower solubility daripada butanol, satu butanol. So soalan yang pertama dia tanya explain the difference in physical properties of one butanol and one pentanol in term of, yang pertama dari segi boiling point, kenapa satu pentanol lebih tinggi boiling point daripada satu butanol, dan juga soalan yang kedua, kenapa satu pentanol solubility in waternya adalah rendah berbanding dengan satu butanol. Okay, so to answer this question,
So awak kena pastikan bahawa struktur untuk satu butanol dan juga untuk satu pentanol ni, kalau kita lukis struktur dia, pentanol ada 5 karbon, 2, 3, 4, 5. Okey, ini adalah pentanol. Dan untuk butanol dia ada 4 karbon. Ni adalah butanol. Okey, so kita perhatikan kedua-dua struktur ni boleh membentuk hydrogen bond. Okay, both structure can form hydrogen bond. Jadi sepatutnya bonding point dia adalah hampir sama. Tetapi dalam diagram yang diberikan dia kata pentanol mempunyai bonding point yang lebih tinggi. Okay, ini disebabkan oleh, okay, so ni mempunyai 4 number of carbon atom dan pentanol mempunyai 5 number of carbon atom. Jadi lebih banyak number of carbon atom dia ataupun bigger molecular weight, maka dia mempunyai stronger van der Waals force. Okay. Bila stronger van der Waals force, awak perlukan more energy to breaking the stronger van der Waals force. That's why satu pentanol boiling point-nya adalah lebih tinggi daripada satu butanol. Okay, macam mana kita nak jawab ataupun macam mana kita nak tulis jawapan kita? Okay, yang pertama you kena nyatakan siapa lebih tinggi daripada lebih tinggi boiling point daripada siapa. Okay, contohnya macam ni. Untuk yang pertama boiling point, so you kata, okay, macam saya cakap tadi, both compound conceive OH group that can form hydrogen bond ataupun both compound can form hydrogen bond. Okay, kemudian you kena nyatakan bahawa satu pentanol have a higher boiling point compared to one butanol. Okay, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ialah satu pentanol have 5 number of carbon atom while satu butanol have 4 number of carbon atom. Okay, so satu pentanol have a bigger molecular weight than compared to satu butanol. Jadi the strength of van der Waals force, okay, ni keyword yang kedua, the strength of van der Waals force increase as the molecular weight increase. Ni adalah fakta. Okay, kemudian we need the more energy to overcome the stronger van der Waals force. That's why satu pentanol has a higher boiling point compared to one butanol. Okay, so lihat pembahagian markahnya akan diberi kepada, dia akan cari keyword iaitu satu pentanol has a higher boiling point compared to one butanol because satu pentanol it has bigger molecular weight than one butanol. Okay, itu yang pertama. Okay, untuk soalan yang kedua, solubility in water. So kedua-dua ini boleh membentuk hydrogen bond, maka kedua-duanya soluble in water, tetapi solubility satu butanol higher than one pentanol because dalam satu pentanol dia mempunyai bigger hydrophobic area. Itu keyword kita, hydrophobic area. Okay, so bila hydrophobic area ini adalah kawasan yang tak larut dalam air. So bila bigger hydrophobic area, maka dia akan insoluble in water. So macam mana kita tulis? Kita tulis both can form hydrogen bond with water molecule, but one butanol is more soluble. You kena nyatakan siapa lebih larut daripada siapa. One butanol is more soluble in water than one pentanol. Okay, this is because, okay, it has a smaller hydrophobic area. Ataupun one pentanol has a bigger hydrophobic area. Jadi hydrophobic area ini akan decrease, hydrophobic area decrease with the decreasing of the molecular weight. Okay, so satu markah dia akan bagi pada hydrophobic area. Okay, itu saja keyword yang akan dicari dan satu lagi markah akan diberi kepada bigger molecular weight has a bigger hydrophobic area. Okay, so pelajar boleh bagi dalam bentuk point.
Okey, pelajar boleh bagi dalam bentuk point demi point, tetapi setiap point mestilah dalam full sentence. Dia tak boleh pendek-pendek, mesti dalam full sentence. So tak perlu bagi karangan. So saya cadangkan untuk jawapan pelajar bagi menyenangkan pemeriksa untuk tanda, pelajar bagi dalam bentuk point. Okey, di mana dalam satu point itu mesti menggunakan full sentence. Okey, kita lihat kepada soalan nombor 4B. Okey, soalan 4B adalah berkaitan dengan kita perlu analisis sedikit, iaitu dia kata struktur J and then struktur K adalah satu alkohol. Okey, ni keyword dia ialah merupakan satu alkohol. Okey, dengan molecular weight C4H10O, di mana dia kata J ini memberi negative result. Okey, J give a negative result with the hot acidified potassium permanganate. Maka ini merupakan oxidation. Okey. Satu-satunya yang memberikan negative result dengan oxidation adalah tertiary alcohol. Jadi J merupakan tertiary alcohol dan juga dia kata K pula memberi positive result dengan iodoform. Maksudnya K ini mempunyai methyl carbinol group. Okey, methyl carbinol group. Okey, so saya tulis kat sini ringkasan dia dahulu. Okey. Yang pertama, saya tulis kat bawah ni. Okay, J dia bagi negative result dengan oxidation. Maka kita tahu ini merupakan tertiary alcohol. Okey, tertiary alcohol. Dan K ialah dia bagi positive result dengan iodoform, iaitu K ini mempunyai contain methyl carbinol group. Okey. Jadi soalan dia tanya draw the structure of J and K. Kemudian soalan yang kedua, write the equation untuk J bila bertindak balas dengan sodium. Dan soalan yang ketiga, J dan juga K ini boleh distinguish by the Lucas test. Okey, kita tahu dah J adalah tertiary alcohol. State the reagent use and write the ni ada tiga perkara. Okey, satu, state the reagent. Ni yang pertama. Yang kedua, write the reaction. Ni yang kedua. Dan yang ketiga, give the observation. Ada tiga perkara dalam soalan yang ketiga. Okay, so jadi C4H10O kita kena lukis dalam bentuk tertiary alcohol. Saya predict untuk tertiary alcohol ini struktur dia 3 dan ini 4. Ada OH. Ini adalah tertiary alcohol. Okay, untuk struktur bagi J dan struktur bagi K, dia mempunyai satu methyl carbinol. Ni adalah struktur bagi K, methyl carbinol. Ni ada CH3 pada karbon yang bearing dengan OH. Okey, jadi ini adalah J dan ini adalah K. Jadi kita tulis jawapan kita. Okey, struktur bagi J dan juga K, kita bagi J tertiary alcohol. Sebab apa tertiary alcohol? Sebab kita tahu dia bagi negative result dengan oxidation. Hanya tertiary alcohol saja yang tidak teroksida. Dan juga ni satu markah. Dan juga struktur bagi K, dia ada satu kumpulan methyl carbinol group yang attach pada karbon yang bearing dengan OH. Okay, sebab apa? Sebab dia bagi positive result dengan iodoform. So, satu markah. Soalan yang kedua, write the equation for the reaction J dengan sodium metal. So, kita ambil J, struktur J kita, chemical reaction. Okay, kita ambil J kita nak balas dengan sodium metal. So dia akan menghasilkan satu garam, iaitu pada karbon yang bearing dengan OH ni kita akan buang H, kita tambah dengan Na. Jadi O minus Na plus, dan observationnya kita akan dapat bubble gas release, iaitu hydrogen gas release. Okay, so bila chemical reaction ini kena tulis lengkap. Okay, so ini awak akan dapat satu markah. Dan soalan yang ketiga, state the reagent
untuk Lucas test. So Lucas test kita gunakan concentrated. Kalau boleh concentrated tu tulis dalam full spelling concentrated. Kemudian HCl dan juga kita menggunakan zinc chloride. Ini adalah Lucas reagent kita. Dan soalan yang kedua dan ketiga dia nak equation dan dia nak observation. So kita boleh jawab dalam table. Okay, untuk structure J, kita punya equation dia, structure J, dia nak balas dengan concentrated zinc chloride, iaitu Lucas reagent. So, dia akan hasilkan haloalkane. Lihat, kita akan gantikan OH dengan Cl saja. Ni OH yang asal. Okay, gantikan dengan Cl dan plus dengan H2O. Dia nak observation, kita punya observation untuk tertiary alcohol ialah, untuk Lucas, ialah cloudy solution form immediately. Okay, satu markah lagi untuk cloudy solution form immediately. Dan untuk structure bagi K, K ialah kita ambil structure bagi K, kita tindak balaskan dengan Lucas reagent. So, sama juga macam tadi, OH tu kita gantikan dengan Cl. Dan plus dengan H2O. Cuma untuk Lucas, ini adalah secondary alcohol. Okay, lihat pada structure, ini merupakan secondary alcohol. Maka observation kita adalah cloudy solution form within 5 until 10 minutes. Okay, so kita akan dapat satu lagi markah. Okay, so kalau kira semula jumlah markahnya adalah 11 markah. Okay, jadi itu saja yang diamanahkan kepada saya untuk kita membincangkan soalan nombor 3 dan juga soalan nombor 4, dan soalan nombor 5 dan 6 akan dibincangkan oleh pensyarah yang berikutnya. So, saya ambil kesempatan ini mengucapkan selamat maju jaya dalam peperiksaan PSPM nanti. Okay, so masih lagi berbaki 1 bulan untuk awak study dan juga lakukan revision, dan masih lagi sempat untuk awak kata target mendapat A bagi subjek kimia. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga good luck for your PSPM nanti. Assalamualaikum dan selamat petang semua. So, untuk petang ni saya telah diamanahkan untuk membincangkan transition to excellence bagi soalan nombor 5 dan soalan nombor 6. Okay, so di mana untuk soalan nombor 5 dia cover topik karbonil. Okay, dan soalan nombor 6 adalah cover bagi topik karboksil. Okay, so untuk soalan nombor 5, so markah yang diperuntukkan adalah 14 markah, dan bagi soalan nombor 6, markah yang diperuntukkan adalah 12 markah. So, kita pergi satu persatu. Okay, so kita pergi untuk topik yang kelima dulu. Okay, ataupun soalan nombor 5. Okay, untuk soalan nombor 5 ni, okay, so kita ada yang pertama, name compound L and N according to the IUPAC nomenclature. Okay, B, butanol and butanone are carbonyl compound. Each compound can be prepared from different classes of alcohol through oxidation reaction. Okay, so soalan dia kata, draw the structure of alcohol for the preparations of butanol and butanone respectively. Okay, so kita pergi pada soalan nombor 5A dulu. Okay, so soalannya, name compound L and M. Okay, so kalau kita tengok pada structure, okay, so L ni kita dapati karbonilnya, dia berada pada hujung. So, maksudnya dia ni adalah aldehyde, dan bagi N, karbonilnya berada di tengah. So, maksudnya dia adalah ketone. Okay, so bagi penamaan untuk L, which is aldehyde, you have to start from N nearer to COH. Okay, so maksudnya number 1 bagi structure L adalah this one. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Okay, so our first substituent which is methyl located at carbon number 4. So, nama dia akan jadi 4-methyl pentanal. Okay, satu markah untuk L. Dan bagi N pula, so, bagi penamaan ketone, awak mesti mulakan daripada hujung yang paling berdekatan dengan C double bond O. Okay, so disebabkan kiri kanan sama aja dalam kes kita ni, so kita akan mulakan daripada hujung yang paling berdekatan dengan first substituent. So, maksudnya, untuk soalan ni, awak mesti mulakan daripada hujung sebelah kiri ni, dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. So, awak kena nyatakan substituent located at carbon number 2, which is methyl. Okay, and carbonyl located at carbon number 3, which is 3-pentanol. Okay, so satu markah untuk setiap penamaan yang betul.
Okay, so kita pergi pada soalan nombor 5B pula. Okay, so untuk nombor 5B ni, dia minta adalah alkohol yang digunakan untuk preparation butanal dan butanon. Okay, so butanal adalah aldehyde. Alkohol yang digunakan mesti daripada primary alcohol. Rangka yang sama, maksudnya jawapan kita adalah 1 butanol. Okay, 1 markah untuk 1 butanol. Okay, dan bagi preparation butanon, which is ketone, okay, so mesti gunakan secondary alcohol. Okay, dalam kes kita ni, dia adalah 2 butanol. Okay, so 1 markah untuk 2 butanol. Kita pergi pula untuk soalan B yang kedua. Okay, dia kata write the equation for each of the oxidation reaction. So dia minta awak tulis tindak balas. Okay, so untuk yang pertama, preparations of butanal daripada 1 butanol. So make sure we use mild oxidizing agent. So pilihan kita hanya satu sahaja, which is PCC in inert solvent. 1 markah untuk pemilihan reagen yang betul. Dan satu lagi markah untuk keseluruhan betul. 1 butanol structure betul, butanal structure betul. So dapat 1 lagi markah. Okay, and then untuk preparation bagi ketone, okay, which is butanon. Okay, so pastikan awak mesti gunakan mana-mana oxidizing agent. So you may use KMNO4 dan reaction condition dia mesti in acidic medium dan heating. Okay, so 1 markah untuk pemilihan reagen yang betul. Okay, dan 1 lagi markah untuk keseluruhan equation yang tepat. Okay, dan untuk KMNO4 tu kita boleh tukar kepada potassium dichromate boleh, ataupun awak nak gunakan mild oxidizing agent such as PCC pun boleh. So pastikan tulis lengkap okay, reagen dan condition yang digunakan. Itu adalah untuk soalan nombor 5B yang kedua. So kita pergi ke soalan nombor 5C pula. Okay, nombor 5C dia kata based on the following reaction scheme. Okay, awak diberikan kat tengah-tengah tu kita ada acetophenone, okay, which is aromatic ketone. Okay, dia tindak balas dengan 4 different reagent, okay, to produce P, Q, R dan S. Okay, so soalan dia kata draw the structure of P, Q, R dan S. Okay, so kita nak structure bagi P, Q, R dan S. Okay, dan yang kedua, name the chemical test and state the observation for the reaction of acetophenone to produce S and CHI3. So kita tengok pada structure P dulu. Okay, so structure P is a product when acetophenone react with 2,4-dinitrophenylhydrazine. So reaction yang berlaku kat sini ni adalah condensation. Okay, so di mana kita akan combine acetophenone dengan 2,4-dinitrophenylhydrazine dan kita akan eliminate small molecules. Dalam kes kita akan eliminate water. So kita akan dapat imine product lah. Okay, so there is a structure for P. Satu markah untuk P. Okay, and then untuk structure Q. So Q ni adalah produk apabila acetophenone bertindak balas dengan NaCN dalam asid. Okay, so jenis tindak balas yang berlaku adalah addition reactions. So di mana nukleofil yang kita gunakan adalah CN dan juga H. Okay, so awak kena tambahkan CN pada C double bond O dan H pada O. Okay, so yang ni penambahan dia kat ni. Okay, CN dan juga H. Okay, that is a structure for Q. Q 1 markah. Okay, and then untuk R. Okay, R adalah produk apabila acetophenone bertindak balas dengan lithium aluminium hydride. Okay, in dry ether followed by acidification. Okay, so untuk tindak balas ni tindak balasnya adalah reduction ataupun dia adalah addition of hydrogens. So di mana okay, kita akan tambahkan pada C dan O H pada setiap satu. So in 1H, 1H. Okay, dan dapatlah produknya adalah alkohol. Okay, dan bagi S, okay, S adalah produk apabila acetophenone bertindak balas dengan I2 dengan OH minus. So yang ini dia adalah iodoform. So di mana kita tahu iodoform test ni kegunaannya adalah untuk detect methyl carbonyl groups. Okay, so dalam structure acetophenone kita ada methyl carbonyl. So awak perlu singkirkan methylnya untuk jadikan CHI3. Okay, dan yang lain tu dia akan dapat O-white ion. Okay, so dalam kes kita ni kita dapat benzo white ion. So 1 markah untuk structure R dan 1 markah untuk structure S.
Okay, soalan seterusnya, nombor 5C. So, soalan dia kata name the chemical test and state the observation. So, saya dah sebut dah tadi. Okay, so chemical test tu namanya adalah iodoform. 1 markah untuk iodoform test. Dan observation dia merujuk kepada warna iodoform which is light yellow precipitate. Okay, so 2 markah lah pada chemical test, 1 markah, pada observation 1 lagi markah. Okay, so kita dah habis dah soalan nombor 5. Soalan nombor 5 tadi awak boleh total up kan. Okay, so pastikan dia per 14 markahnya. Okay, so kita pergi pada soalan yang terakhir. Okay, which is topik carboxyl. Okay, so kita pergi pada soalan yang pertama bagi carboxyl. Okay, name the following compounds according to the IUPAC nomenclature. Okay, ini adalah struktur yang diberikan. Okay, B, draw the structure of 4-hydroxyhexanoic acid. Okay, C, compare the solubility of water, the solubility in water of the following compound, explain. Okay, so kita pergi pada satu persatu. Okay, so untuk yang pertama dulu, untuk A dulu. Okay, name the following compounds according to the IUPAC nomenclature. So, carboxylic acid yang diberikan, dia dalam bentuk ring. Okay, so kalau ring tu awak kena kira lah ring ni ada berapa karbon. Okay, so dalam kes kita, ring kita 5 karbon, maksudnya dia adalah cyclopentane. Okay, so cyclopentane ada COH, maksudnya dia mesti cyclopentane carboxylic acid. Okay, 1 markah untuk penamaan. Okay, yang kedua untuk drawing. Okay, so dia minta kita lukis struktur bagi 4-hydroxyhexanoic acid. Okay, so parent dia adalah hexanoic acid. Awak boleh draw dulu hexanoic acid, mesti carboxylic acid with 6 carbon. Okay, and hydroxy at carbon number 4. Okay, so ni namanya, ni nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pastikan bilangan karbon cukup, bilangan hidrogen cukup, bilangan O pun cukup. Okay, so tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okay, so tu dapat struktur sama dengan saya tu dapat 1 markah. Okay, untuk C, dia minta kita compare solubility. Okay, so kita check. Okay, so dua-dua diberikan adalah carboxylic acid. Okay, carboxylic acid yang pertama, yang sebelah kiri ni, dia ada 3 karbon. Okay, so carboxylic acid yang kedua yang berada sebelah kanan saya ni, dia pun 3 karbon juga. Bezanya adalah pada number of COH. Okay, so yang pertama, okay, propanoid with 1 COH carboxyl group. Yang kedua adalah propane dioid which is has 2 carboxyl group. Okay, so disebabkan pentane dioxide ni ada 2 carboxyl, maksudnya dia lebih larut. So jawapan kita propane dioxide is more soluble in water than propanoid acid. Okay, reason dia, okay, propane dioxide acid has more carboxyl group than propanoid acid. Okay, thus it can form more hydrogen bond with water molecule. Okay, so 1 lagi markah. So ada 3 markah untuk C. 1 adalah markah comparison. Okay, 2 markah adalah untuk explanations. Okay, kita pergi pula soalan nombor 6D. Okay, nombor 6D dia kata write the chemical equation for the reactions of propanoid acid with each of the following reagents. Okay, yang pertama adalah magnesium metal dan yang kedua adalah aqueous potassium hydroxide. Okay, so kita pergi pada tindak balas yang pertama. Okay, so kita pergi pada tindak balas yang pertama. Okay, so propanoid acid, ini adalah acid lah. Okay, magnesium metal dia adalah metal from group 2. Okay, metal from group 2 ni dia bersifat alkali, dia adalah alkaline metal. So di mana reaction yang berlaku ni adalah neutralization. Okay, so carboxylic acid tu dia akan involve breaking antara O dan H. Okay, so dia akan dapat propanoate ion. So jadinya equation kita, so yang pertama kita tindak balaskan dengan kita ada propanoid acid tindak balas dengan metal. So produk kita akan jadi propanoate ion ni mesti darat dengan 2. Kenapa darat dengan 2? Sebab magnesium kita ni adalah metal group 2. So dia akan release 2 electron. So dia became Mg2+. Disebabkan Mg2+, okay, yang ni mesti 2 lah darab. Dan equation kita ini mesti dibalanskan, ini mesti 2 dan menghasilkan hidrogen. 1 markah untuk equation yang pertama. Okay, untuk equation yang kedua, potassium hydroxide, yang ini adalah strong base. Okay, so di mana
propanoasid dia nak balas dengan KOH. So kita akan dapat potasium propanoat dan juga air. 1 markah. Okey, so 1 markah untuk setiap chemical equation. Kita pergi untuk soalan E. Okay, E. Preparations of 2,2-dimethyl butanoic acid from the oxidation of alcohol T and aldehyde U are shown in the scheme below. Draw the structure for T and U. So, kita nak structure T dengan U. Okay, so T adalah alkohol, U adalah aldehyde. So, kita nak menghasilkan carboxylic acid. Okay, so bagi T dengan U, structure dia mesti rangka karbon dia mesti sama dengan carboxylic acid yang dihasilkan. Bezanya adalah pada functional group. So, untuk alkohol T, okay, COOH pada carboxylic acid ni, I will just tukarkan dengan CH2OH. Okay, dan bagi aldehyde U, okay, COOH pada carboxylic ni kita gantikan dengan CHO. So, itu adalah aldehyde. So, 1 markah untuk alkohol T dan 1 lagi markah untuk aldehyde U. Okay, so kita pergi pada soalan yang terakhir sekali. Okay, so soalan yang terakhir ni untuk 6F. Ester can be produced from the reaction between alcohol dan carboxylic acid. Okay, write the reaction equation for the formations of the following ester by using suitable alcohol and carboxylic acid. Okay, so kita tengok pada alkohol yang diberikan. Bukan alkohol. Okay, pada ester yang diberikan. Okay, so di mana ester ni kita cari pada ester linkage. Okay, so kat mana ester linkage? Dia adalah antara C dengan O. Okay, so di mana yang O ni dia mesti datang daripada alkohol. Okay, yang ada C double bond O, yang ni mesti datang daripada carboxylic acid. Okay, so jadinya untuk reaction kita, alkohol yang digunakan adalah hexanol. Okay, yang ni adalah structure hexanol. Okay, carboxylic acid yang digunakan dia adalah 3-methyl butanoic acid. Okay, pastikan reagent betul, concentrated acid dan dipanaskan. Okay, dan ester terhasil. Okay, ni tambah H2O kat belakang ni. Okay, as a byproduct. So, chemical equation yang betul 1 markah. So, jadinya untuk perbincangan soalan 5 dengan 6 sampai sini saja. Okay, untuk soalan nombor 6 ni, awak boleh kira total mark dia. Okay, total keseluruhannya adalah 12 markah untuk soalan nombor 6. Okay, so kita dah habis dah perbincangan untuk soalan. Okay, tadi Sir Muhammad dah bincang 1 hingga 2. Okay, Sir Afendi dah bincang 3 dan 4. Okay, so saya pun dah bincang soalan nombor 5 dengan 6. Okay, so awak bolehlah totalkan semua soalan tadi. Okay, dan markah dia okay, boleh diisikan ke dalam Google Form. Okay, yang akan diedarkan sekejap lagi lah. Okay, so pastikan awak isi markah by questions. Okay, so question number 1, apa markah dia? Question number 2, apa markah dia? Question number 3, apa markah dia? 4, 5, 6. Okay, dan last kali isi grand total. Total keseluruhan lah untuk trial awak ni. Ataupun untuk program kita ni lah. Okay, sebelum saya berakhir, saya nak ingatkan beberapa perkara. Okay, so sewaktu awak menjawab soalan peperiksaan. Okay, so peperiksaan ni seperti yang diberitahu di awal-awal tadi. Okay, so dia adalah 2 jam. Okay, so pastikan awak bersedia sebelum menjawab, datang tepat waktu. Okay, dan okay, beberapa tips menjawab soalan. Okay, yang pertama sekali, guna pen. Okay, guna pen. Okay, jangan guna pensel. Even lukis structure sekalipun guna pen. Okay, so kalau ada kesalahan pada structure, tidak digalakkan untuk guna correction pen tu. Okay, ataupun liquid paper tu lah. Pastikan awak potong je structure tu, lukis sebelah. Okay, sebab kita ada banyak kes di mana pelajar lupa nak jawab balik. Okay, bila dah buat correction, guna correction tape tu kan, dia lupa nak tulis balik. Okay, so pastikan
kalau paling senang awak slash kan, jawab semula. Okey, itu yang pertama sekali. Okey, yang kedua, okey, tulisan, jaga tulisan. Pastikan tulisan tu mudah dibaca. Okey, pemeriksa mudah baca tulisan awak dah. Okey, so jaga tulisan. Okey, yang ketiga, okey, jawab menggunakan bahasa Inggeris. Okey, so untuk pengetahuan awak, biasanya soalan kita adalah bilingual. Okey, so atas di bahasa Inggeris, bawah bahasa Melayu. Okey, kalau awak tak faham dalam bahasa Inggeris, boleh tengok bahasa Melayu. Tapi jawapan mesti jawab dalam bahasa Inggeris. Jangan guna bahasa Melayu. Especially yang melibatkan explanations. Okey, so untuk yang keempat, okay, disebabkan kita semester 2 ni berkait dengan struktur organik. Okey, so sentiasa kira bilangan karbon hidrogen. Pastikan bilangan karbon cukup, bilangan hidrogen cukup. Jangan terlebih, jangan terkurang. Okey, sebab awak lebih satu je ataupun kurang satu je, jadi salah struktur tu. Okey, and then akhir sekali, okey, so jawab soalan baru menggunakan muka surat baru. Contohnya soalan nombor 1 guna satu page. Okey, so page yang kedua tu jawab soalan nombor 2. Tapi kata kalau awak guna lebih soalan nombor 1 tu guna 2 page. Okey, walaupun guna sikit je kat atas tu, okey, untuk soalan nombor 2 guna page baru juga. Okey, so kertas kita memang mencukupi insya-Allah. Okey, awak bolehlah angkat tangan kalau tak cukup kertas. Okey, jangan segan-seganlah untuk mulakan setiap soalan baru dengan muka surat baru. So, untuk memudahkan awak tulis dan juga pemeriksa untuk totalkan markah awak tu dah. So, supaya pemeriksa pun tak keliru. Awak pun tak keliru. Okey, and then yang last sekali, bagi soalan kalau adalah yang melibatkan functional group, soalan nombor 1 lah especially. Okey, so yang circle-circle tu, pastikan awak circle, pastikan redraw dulu. Okey, drawing tu pastikan guna struktur yang sama dengan soalan. Okey, so jangan redraw struktur yang berbeza lah sebab nanti dia akan efek kepada markah awak. Okey, so saya rasa itu sahajalah kod daripada saya. Okey, dan di akhir sekali saya nak ucapkan good luck. Okey, untuk PSPM 2 yang akan datang, okey, daripada saya dan juga seluruh tim chemistry lah. Okey, chemistry. Okey, so terdiri daripada 9 orang lecturer ni. Okey, so kita semua mengharapkan awak berjaya dalam PSPM 2 yang akan datang ni. Okey, dan mengekalkan prestasi cemerlang kita yang semester 1 hari tu. Okey, so itu saja. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah, berakhir sudah semua sesi perbincangan kita. Diharapkan agar semua pelajar dapat memanfaatkan setiap nasihat dan juga setiap tips-tips yang telah diberikan oleh pensyarah-pensyarah sebentar tadi. Ada beberapa kata-kata hikmah yang ingin saya kongsikan dengan anda. Yang pertama, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Okay, setiap sesuatu kejayaan tu mesti ada permulaannya. Dia tak ada orang yang lahir-lahir terus berjaya. Jadi untuk menjayakan sesuatu mesti bermula daripada sesuatu yang kecil. Barulah awak susun. Itu membawa kepada perkataan yang kedua lah, success is the sum of small efforts repeated. So kalau awak usaha yang sedikit, lama-lama akan menghasilkan sesuatu yang besar. Okay, pernah dengar pepatah sikit-sikit lama-lama jadi bukit? So pepatah itu sangat-sangat kenalah dengan apa yang disampaikan. Yang terakhir, the struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. So setiap kesusahan yang awak hadapi sekarang adalah sesuatu latihan untuk awak menjadi lebih kuat di masa depan. Okay, awak berada pada kolej matrikulasi ini adalah kita panggil sebagai pra-university. Jadi setiap struggle awak belajar itu akan membiasakan awak untuk menghadapi situasi di universiti nanti. Okey, dengan itu
Saya juga mewakili semua pensyarah daripada unit kimia KMKT. Wish you all the best for PSPM2. Diharapkan kita dapat sama-sama mengulangi kecemerlangan, malah lebih cemerlang lagi daripada semester 1. Okay, itu sahaja. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah dan segala yang kurang itu datang daripada kekurangan kami sendiri. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.